KPM. Rahmat dan Zairi ialah dua pemain yang disenarai pendek dalam pemilihan pertandingan bowling peringkat zon. 5 skor balingan mereka ditunjukkan dalam jadual di bawah. Macam mana kita nak pilih ni dua-dua? Markah 200 tapi Zairi lagi tinggi 220. Macam mana nak kira siapa yang layak ni? Ni kena panggil cikgu ni. Cikgu, saya ada soalan cikgu. Ya, Mohsin. Kenapa ni? Cikgu, apa saya pening lah cikgu. Macam mana saya nak pilih siapa pemenangnya cikgu? Rahmat ke Zairi? Sebab apa kata kita jumlahkan cikgu markah, kita boleh pilih siapa yang menang. Betul cikgu? Okey, jadi pendapat Mohsin, totalkan semua yang paling banyak tu adalah pemenang, betul? Betul. Okey. Kalau macam tu, masuk kelas cikgu dulu. Boleh? Kena masuk kelas cikgu? Ya, masuk kelas cikgu sebab banyak lagi yang Mohsin kena belajar dengan cikgu. Kalau macam tu, jomlah cikgu. Okey, saya ambil beg sekolah saya dulu. Okey, kita jom, kembali ke kelas cikgu. Okey, cikgu. Okay. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada murid-murid yang sedang menonton maupun cikgu-cikgu yang sedang menonton. Saya doakan semuanya berada dalam keadaan yang sihat dan juga bersemangat. Sebab apa kena bersemangat? Sebab kita baru sahaja menyambut Hari Malaysia. Jadi, jangan berhenti kibarkan jalur gemilang tanda kita cintakan negara kita. Baiklah, sebelum kita bermula untuk pembelajaran kita hari ini, paling Abang Mohsin suka nak ingatkan dan penting kita kena sentiasalah menjaga SOP. Sebab apa? Kita belum menang. Kita belum menang. Pakailah pelitup muka dengan kemas. Sekarang ni dah ada saranan pakai 2 pelitup muka. Lagi bagus. Kemudian jaga jarak kita sekurang-kurangnya berapa? 1 meter dengan orang sekeliling kita. Dan jangan lupa rajin-rajinlah basuh tangan ataupun guna gel sanitasi tangan. Baiklah. Untuk slot menengah atas hari ini, kita ada cikgu. Cikgu kita Yang Mulia Tengku Nur Halina binti Yang Mulia Tengku Ahmad Putra. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Panjang nama cikgu, tercungap saya nak sebut cikgu. Okey cikgu, terima kasih kerana sudi bersama kami di menengah atas cikgu. Mungkin cikgu boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Okey, terima kasih Mohsin. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh untuk anak-anak yang berada di luar daripada studio dan anak-anak yang berada di dalam Google Meet. Okey, cikgu harap anak-anak semua dalam keadaan yang sihat dan ceria selalu. Okey, cikgu seperti yang diperkenalkan oleh Cik Mohsin tadi, nama cikgu memang panjang. Tapi nama glamour panggil je Cikgu Kuna. Cikgu Kuna. Okey, baru tak tercungap saja. Itulah. Okey, dan cikgu merupakan guru cemerlang matematik dari SMK Dewan Beta Kota Baharu Kelantan. Dan pengalaman mengajar dah lamalah, 18 tahun. Jadi hari ini bersama dengan Mohsin dan adik-adik yang kat luar sana dan anak-anak yang dalam Google Meet, cikgu akan belajar bersama-sama dengan cikgu bagaimana kita nak menghitung sukatan serakan data tidak terkumpul. Itu dia. Lama cikgu, 18 tahun ya cikgu. Ya, lama dah. Baiklah cikgu, sebelum kita mula, tadi saya dah ingatkan pada murid-murid dekat rumah tentang penjagaan SOP cikgu kan. Eloklah kita dekat studio ni, kita dah jaga jarak kita. Saya rasa lebih daripada 1 meter ni. Tapi kita belum sanitasi lagi cikgu tangan kita. Silakan cikgu. Cikgu mula dahulu. Okey, terima kasih. Cikgu, saya nak tanyalah cikgu kan. Sementara kita tengah buat sanitasi tangan ni, apakah kaitan gimmick tadi cikgu dengan pembelajaran kita hari ini ataupun apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini? Okey, terima kasih Mohsin. Okey, sesuailah dengan apa yang Mohsin tanya tadi, berkenaan dengan bagaimana nak membuat pemilihan antara 2 data yang diberi, macam contoh tadi. Mohsin nak cari siapakah yang akan dipilih untuk mewakili peringkat zon bagi balingan bowling yang mempunyai skor yang tinggi. Okey, jadi berkenaan dengan soalan yang kita buat tadi, kat sini cikgu akan terangkan dengan lebih detail bagaimana sukatan serakan data digunakan untuk membuat
pemilihan bagi data-data yang diberikan. So, stay tune, anak-anak masih lagi bersama dengan cikgu dan cikgu akan bagi tahu semua ataupun perkara-perkara penting yang anak-anak kena tahu dalam membuat pemilihan yang sesuai. Baiklah, itu dia. Cikgu, tadi kita dah kenal siapa cikgu kita. Sekarang ni cikgu, kita nak kenal murid-murid kita yang ada pada hari ini cikgu. Tanpa membuang masa cikgu, saya nak jemput murid-murid kita daripada SMK Dewan Beta Kelantan. Adakah mereka semua sudah bersedia? Lambai sikit. Ya, bersemangat. Itu yang paling saya suka. Baiklah, kita mulakan dengan Nur Izrin Akila. Sila perkenalkan diri anda. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Izrin Akila binti Muhammad Alwi. Boleh panggil saya Akila. Cita-cita saya menjadi seorang guru. Seorang guru mulia. Baiklah, kemudian kita ada Wan Nur Khairunisa. Assalamualaikum. Hai, nama saya Wan Nur Khairunisa. Boleh panggil Nisa. Cita-cita saya ingin menjadi polis. Wah, seorang polis cikgu berbakti kepada negara. Baiklah, kemudian kita ada Min Nordini. Assalamualaikum. Hai, nama saya Min Nordini binti Abdul Ghani. Boleh panggil Min. Cita-cita saya engineer. Ya, itu dia cikgu, jurutera. Kemudian kita ada Nur Fariha. Assalamualaikum. Nama saya Nur Fariha Laila binti Zainuddin. Boleh panggil saya Fariha dan cita-cita saya ingin menjadi seorang cikgu. Cikgu, ada 2 orang cikgu. Baiklah, seterusnya kita ada Siti Fatimah. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Fatimah Karimah binti Zulkifli. Boleh panggil Fatimah. Cita-cita saya untuk menjadi fashion designer. Wah, pereka fashion cikgu. Bolehlah lepas ni kita buat baju dengan Fatimah. Baiklah, kemudian kita ada Nur Zaidatul yang terakhir sekali. Assalamualaikum. Hai, nama saya Nur Zaidatul Ain Afika binti Zailani. Korang boleh panggil saya Zaidatul. Cita-cita saya nak jadi pensyarah. Pensyarah. Kita ada guru, kita ada pereka fashion, kita ada polis, kita ada pensyarah. Semua itu akan membagi, orang kata apa cikgu, masa depan negara Malaysia ni lebih cerah. InsyaAllah kita doakan sama-sama kan cikgu. Baiklah, terima kasih kepada murid-murid kerana memperkenalkan diri anda. Bersemangat saya dekat sini sebab apa? Semuanya bunga-bunga cikgu. Saya rasa bersemangat untuk pembelajaran kita hari ini. Baiklah cikgu, mungkin cikgu boleh berikan objektif pembelajaran kita pada hari ini cikgu. Okey, terima kasih Mohsin. Okey, jadi menjawab soalannya yang dinyatakan pada awal pembelajaran kita tadi, objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk membuat pilihan apabila diberi 2 set data. Macam soalan yang ditanya oleh Abang Mohsin tadi, iaitu bagaimana kita nak membuat pemilihan antara Rahmat dengan Zairi untuk memilih seorang sahaja mewakili pertandingan peringkat zon. Okey, Mohsin. Tadi kan Mohsin cakap macam mana nak dapatkan dia punya pilihan tadi? Saya tak tahu nak pilih Rahmat ke Zairi cikgu. Dan Mohsin ada nyatakan Mohsin akan kira macam mana tadi nak dapatkan pilihan tadi. Kalau ikut saya punya, saya jumlahkan macam Rahmat punya markah daripada pusingan pertama sampai pusingan kelima, saya jumlahkan. Begitu juga Zairi. Mana yang lebih tinggi, itulah pemenang dia. Okey, itu pendapat Abang Mohsin. Okey, adik-adik yang kat luar sana dan adik-adik yang dalam Google Meet. Okey, sebenarnya kita dah belajar dalam pemilihan tingkatan 2, kita dah belajar sebenarnya sukatan kecenderungan memusat. Yang mana dalam tingkatan 2, silibus matematik, kita dah belajar tentang nak menghitung mean, nak menghitung mode dan nak menghitung median. Okey, dan sebenarnya untuk pengetahuan adik-adik yang kat luar dan Abang Mohsin sendiri, okey, untuk membuat pilihan antara Rahmat dengan Zairi, sebenarnya kita boleh gunakan yang kita belajar semasa tingkatan 2 sukatan kecenderungan memusat, iaitu dengan menghitung mean. Macam tu sebenarnya. Bukan kita kira jumlah keseluruhan. Jadi kat sini maksudnya kita akan gunakan mean, iaitu purata hasil tambah semua dia punya skor balingan tadi.
Okey, dan untuk menghitung min, formulanya adalah hasil tambah nilai data semua skor balingan tadi dibahagikan dengan bilangan data. Okey. Jadi ni dia punya formula lah. Okey. Jadi bagaimana untuk membuat pengiraan yang tepat tadi? Okey, yang pertama, cikgu akan kirakan min bagi Rahmat dahulu. Formula untuk kira min cikgu dah tunjukkan tadi. So, kita akan dapat dia punya min untuk Rahmat adalah 170. Okey. Jadi, kalau tak nak kira macam tadi, kita juga boleh sediakan dalam bentuk jadual macam ni. Rahmat dia punya total dan jumlah keseluruhan datanya adalah 850 dibahagikan dengan 5, maka puratanya adalah 170. Okey, bagaimana pula dengan peserta yang kedua iaitu Zairi. Okey. So ini dia punya skor. Maka sekali lagi kita akan kirakan dia punya min. Okey, cara yang sama, formula yang sama. Okey. Jadi sekali lagi kita tunjukkan penggunaan jalan kerja dalam bentuk jadual pun boleh, dalam bentuk yang pertama tadi pun boleh. Okey, dan cuba lihat berapa kita punya min. 170 saja. 170 juga. 170 juga. Jadi sama tak dengan yang pertama tadi? Sama cikgu? Sama. Jadi apabila sama, kita dapati dia punya nilai min adalah sama. Jadi kat sini bolehkah kita buat pilihan? Tak boleh cikgu. Tak boleh. Sebab macam adil. Semua ada dua sama. Kerana dia punya min adalah nilai yang sama. Jadi bagaimana nak buat pilihan? Nanti cikgu akan terangkan sebentar nanti. Sebentar nanti. Baiklah, kita berehat seketika, kembali selepas ini dalam slot menengah atas. Jangan ke mana-mana. KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kita bertemu kembali dalam slot menengah atas Didik TV KPM. Terima kasih kerana setia bersama Abang Muhsin dan Cikgu Kuna pada hari ini. Cikgu, tadi ada pembelajaran yang cikgu nak teruskan, cikgu kan? Baiklah cikgu, silakan. Okey, terima kasih Muhsin. Sama-sama. Okey, dan adik-adik kat luar sana ya. Tadi kita berhenti bagaimana nak mencari ataupun membuat pilihan antara Rahmat dengan Zairi. Dan tadi kita dapati dia punya min sama. Sama cikgu. Bila min dia sama, maka kita tak boleh membuat pilihan antara dua orang peserta ni. Jadi kat sini sebenarnya selain daripada sukatan kecenderungan memusat iaitu mencari nilai min, mode dengan median, anak-anak sebenarnya boleh lagi menggunakan satu lagi Muhsin. Satu lagi cara? Satu lagi cara yang kita akan belajar semasa tingkatan 4. Yang tadi kita belajar semasa tingkatan 2 nak kira min. Okey, dan dalam tingkatan 4 ni anak-anak dah belajar bagaimana untuk menghitung sukatan serakan data. Tingkatan 4 adalah data yang tak terkumpul dan tingkatan 5 adalah sukatan serakan data terkumpul. Okey, apa beza? Okey, kalau tadi kita belajar nak menghitung min, mode dengan median. Okey, tetapi dalam sukatan serakan kita akan belajar beberapa perkara lagi. Yang pertama nak menghitung julat. Julat antara kuartil, variance dan sisihan piawai. Okey, jadi kalau tadi Muhsin tak dapat nak pilih kerana dia punya min sama. Betul cikgu. Jadi kat sini cikgu akan gunakan sukatan serakan data untuk membuat pilihan antara Rahmat dengan Zairi tadi. Okey. Jadi sebenarnya sukatan serakan data ini adalah digunakan untuk memberi gambaran tentang cara nilai-nilai dalam satu set data ditaburkan. Okey, jadi dalam hal ini cikgu akan gunakan julat untuk mencari antara Zairi dengan Rahmat tadi siapa yang akan cikgu pilih untuk ke pertandingan. Siapa yang markah dia lebih? Okey. Jadi apa yang dimaksudkan dengan julat tadi? Julat ni adalah cerapan data yang terbesar. Cerapan yang terbesar ditolak dengan cerapan yang terkecil.
Jadi kat sini cikgu akan tunjukkan bagaimana cikgu gunakan julat untuk membuat pilihan antara Rahmat dengan Zairi tadi. Okey. So kat sini Rahmat, data jerapan terbesarnya adalah sebanyak 209. Dan jerapan terkecilnya adalah 116. Jadi berapa bezanya, Mohsin? 93, yes, cikgu. 93. Okey, cara yang sama kita kira pula untuk peserta yang kedua tadi adalah Zairi. So Zairi dia punya data yang terbesar adalah 240 dan yang terkecil 75. So berapakah dia punya julat? 165. Jadi di sini cikgu akan bandingkan antara Zairi dengan Rahmat tadi, siapakah yang lebih rendah ataupun tinggi dia punya julat. Siapa yang lebih tinggi? Tadi yang ni 165 dia punya julat. Manakala Rahmat tadi adalah 93. Okey, jadi kat sini kita akan gunakan julat tadi untuk mencari siapakah yang lebih layak untuk dibuat pilihan. Okey. Jadi sebenarnya untuk pengetahuan Mohsin dan adik-adik kat luar sana, julat ni sebenarnya sukatan serakan yang paling mudah untuk kita hitung. Tetapi dia tidak memberi gambaran yang baik tentang cara data ditaburkan. Okey, pengiraan julat hanya melibatkan dua nilai sahaja, iaitu cerapan yang terbesar dan cerapan yang terkecil sahaja. Yang besar tolak yang kecil tu yang kan? besar tolak dengan yang kecil. Jadi sebenarnya untuk menghitung ataupun membuat pilihan dalam sesuatu data yang mempunyai nilai ekstrim atau nilai pencilan, julat ni sebenarnya tak sesuai digunakan. Okey, apa maksud nilai pencilan dengan ekstrim ni? Maksud dia nilai pencilan ni adalah nilai yang terlampau besar atau terlampau kecil berbanding dengan data-data di sekitarnya. Terpencil ataupun ekstrim, yang terlalu besar ataupun terlalu kecil. Okey, jadi kat sini apabila tak boleh kita gunakan julat tadi, kita akan gunakan julat antara kuartil. Kita akan guna julat antara kuartil. Kalau julat tadi kita hanya ambil data yang terbesar dengan data yang terkecil. Tetapi kalau julat antara kuartil, kita akan lihat keseluruhan daripada data. Maksudnya langkah pertama kita kena susun dulu. Data ni adalah tak diberi bukan dalam bentuk susunan menaik. Jadi langkah pertama kita akan susunkan dia punya data. Kemudian daripada susunan tadi kita akan lihat yang manakah kuartil pertama dan yang manakah kuartil yang ketiga. Dan manakala formulanya untuk mencari julat antara kuartil adalah kuartil pertama ditolak dengan kuartil ketiga. Ketiga. Ada typo sikit kat situ. Okey ya. Okey. Jadi bagaimana cara nak menghitung? Yang pertama kita akan susunkan data tadi dahulu ya. Kita susunkan dia punya data. Okey, contoh soalan tadi. Okey, contoh yang kat sini, okey, kita minta tolong, rasanya kita minta tolong anak-anak pelajar kat dalam Google Meet boleh ya? Okey, contoh yang pertama. Contoh yang pertama. Siapa yang boleh tolong? Angkat tangan. Okey, adik Fariha. Laju Fariha angkat tangan. Fariha angkat tangan. Okey. Okay, So Fariha boleh tolong ya? Okey, sekarang kita nak mencari julat antara kuartil bagi set data yang diberikan. Fariha. Boleh, Fariha? Silakan. -5. -5. Fariha, jawapan tadi berapa? -5. -5, cikgu. Okey, -5. Okey, kita lihat dia punya jawapan. Terima kasih adik Fariha atas jawapan yang diberikan. Okey, langkah pertama kita akan buat susunan dahulu. Data tadi yang diberi tak tersusun, kita akan susun secara menaik. Tertib menaik. Jadi selepas kita susun, langkah pertama kena cari median dulu. Sebab median ni adalah nilai tengah-tengah yang akan mengasingkan data yang sebelah kanan dengan data yang sebelah kiri. Okey. Jadi bila nak cari kuartil 1 dengan kuartil 3, kita akan lihat daripada median tadi apa nilai tengah-tengah dia. Kat sini nilai tengah-tengah dia apa? 6. 3. Yang 6 ni tengah-tengah median. So 3 ini adalah kuartil pertama. Manakala selepas 6 ni median, cikgu tutup. Apa kat tengah ni?
8, cikgu. 8. Inilah dia kuartil ketiga. Okey. Dan untuk mencari julat antara kuartil, kita akan tolakkan kuartil ketiga dengan kuartil pertama. So dia akan dapat dia punya julat antara kuartil adalah 5. Boleh faham? Farihah jawab tadi negatif 5, cikgu. Okey, negatif 5. So ada kesilapan sedikit. Tapi tak apa. Dalam proses belajar memang macam tu. Betul, belajar dari kesilapan. Belajar cikgu, daripada kesilapan. Okey, bagus atas cubaan menjawab. Okey. Okey, terima kasih Farihah. Okey. Seterusnya. Selain daripada itu Mohsin dan anak-anak pelajar, dalam sukatan sarakan data ni, kita juga belajar tentang variance dengan sisihan piawai. Variance dengan sisihan piawai. Pernah dengar? Variance pernah, cikgu. Sisihan piawai tak pernah. Okey, sebelum ni tajuk ni sebenarnya dalam tajuk matematik tambahan. Dalam silibus KSSM ni, dia dah keluarkan bagaimana menghitung variance dengan sisihan piawai di dalam matematik moden. Okey, jadi kat sini sebenarnya bagaimana, apa tujuannya kita belajar variance dengan sisihan piawai ni? Okey, untuk pengetahuan Mohsin dan adik-adik kat luar sana. Ya. Okey, sisihan piawai ni sebenarnya ni dia punya rumus maksudnya bila kita nak buat pengiraan, kita akan gunakan rumus ni. Variance ni dia punya formula, dan sisihan piawai inilah dia punya formula. Dan formula ni jangan bimbang, tak perlu hafal sebab dia dah diberi di bahagian rumus dalam kertas peperiksaan. Okey. Dan apa tujuan kita menghitung sisihan piawai? Sebenarnya sisihan piawai ni digunakan untuk membandingkan dua set data. Macam tadilah Mohsin nak pilih siapa antara Rahmat dengan Zairi tadi. Sebenarnya kita boleh gunakan sisihan piawai untuk mendapatkan pemilihan yang tepat. Okey. Yang mana dari segi pemilihan, kalau sisihan piawainya kecil, dia punya data tu terserak berhampiran dengan min. Manakala kalau sisihan piawainya besar, maka data itu terserak jauh daripada min. Okey. Jadi kalau kita nak pilih, kita akan pilih yang mana? Maka kita akan pilih yang sisihan piawainya adalah lebih kecil kerana dia menghampiri dengan nilai min. Bukan Min Nordini, cikgu Bukan. Bukan Min Nordini Okey. Alright. Jadi kat sini seperti mana yang kita belajar tadi, yang Mohsin nak buat pilihan antara Rahmat dengan Khairi. Okey, kat sini cikgu akan tunjukkan dengan lebih detail bagaimana kita nak membanding dan mentafsir lebih daripada data tadi yang mempunyai 2 ataupun lebih daripada set data. Okey. Okey, ni contoh cikgu bagi satu soalan. Okey, diberi 2 orang pelajar. Iaitu Anis dengan Suria. Yang mana 2 orang pelajar ni telah menghadapi 5 ujian. Okey, sekarang daripada 2 orang pelajar ni, cikgu nak pilih satu orang murid untuk mewakili sekolah bagi pertandingan kuis matematik. Jadi bagaimana cara yang sesuai untuk cikgu pilih murid yang paling bijaklah kita kata antara Anis dengan Suria ni? Jadi kalau tadi ingat tak yang cikgu kata, Mohsin gunakan apa kalau kita nak buat pilihan yang tepat tadi? Kita boleh guna tadi julat, cikgu. Julat. Lagi satu lagi yang terbaru tu cikgu kata kita akan guna sisihan piawai. Iaitu kita akan kira sisihan piawai bagi Anis dan kita akan kira sisihan piawai bagi Suria. Okey, dan menggunakan formula yang diberikan tadi, kita akan kira min markah bagi Anis dan kita akan kirakan sisihan piawai juga. Okey. Jadi kat sini pengiraan gunakan formula yang diberi dan kita akan dapatlah min bagi Anis adalah 69.8 dan dia punya sisihan piawai adalah 17.67. Okey, dan cara yang sama Mohsin kena kira pula tadi Anis. Sekarang kita kira pula yang Suria. Cara yang sama kita kira yang Suria pula. So dapat min bagi Suria dan dapat sisihan piawai bagi Suria, maka kita akan bandingkan. Okey. Buat dalam bentuk jadual, cikgu. Buat dalam bentuk jadual. Macam ni kita boleh bandingkan. So siapakah yang akan kita pilih? Kalau mengikut jadual, cikgu, min kedua-duanya sama. Okey. Tapi bila kita tengok sisihan piawai, Anis lebih tinggi, cikgu, berbanding dengan Suria. Okey. Jadi saya nak minta, cikgu nak minta bantuan adik-adik dalam Google Meet. Siapa yang akan kita pilih? Antara Anis dengan Suria. Siapa nak jawab? Angkat tangan. Okey, adik Karimah. Okey. Fatimah, silakan.
pilih Suria. Okey. Sebab usiha piawai yang lebih rendah menunjukkan pencapaian yang lebih konsisten. Boleh ulang balik jawapan Fatimah? Kita akan pilih Suria. Sebab usiha piawai yang lebih rendah menunjukkan pencapaian yang lebih konsisten. Fatimah pilih Suria sebab sisihan piawai yang lebih rendah menunjukkan bacaan yang konsisten, cikgu. Okey, betul. Mohsin dan tahniah untuk Karimah. Bahawasanya jawapan tadi sangat tepat. Yang mana bila kita nak buat pilihan, kita tengok pada sisihan piawai yang lebih rendah. Semakin rendah sisihan piawai menunjukkan pencapaian murid ini adalah lebih konsisten. Okey. Jadi siapakah yang terpilih? Okey, siapa yang terpilih adalah Suria. Kenapa? Justifikasikan jawapan kita kerana sisihan piawai Suria adalah lebih rendah. Yang membuktikan Suria punya pencapaian adalah lebih konsisten. Itu dia. Baiklah cikgu, kita nak berehat seketika. Untuk anda di rumah, jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini dalam Menengah Atas Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai, baiklah, bertemu kembali kita dalam slot Menengah Atas Mata Pelajaran Matematik. Hari ini anda bersama saya, Mohsin Nazli dan juga Cikgu Kuna. Baiklah cikgu, teruskan dengan pembelajaran hari ini cikgu, sebab saya bersemangat nak kira-kira dan semestinya murid-murid dekat rumah pun cikgu bersemangat juga cikgu. Okey, bagus Cikgu dengar yang Mohsin semangat tu, cikgu pun semangat juga. Itu yang kita nak cikgu, masing-masing bersemangat. Okey, so cikgu, anak-anak yang kat luar sana dengan Mohsin sekali. Tadi kita buat kira-kira. Betul. Kita gunakan rumus, kita masukkan data dalam rumus. Sekarang suka tak kalau cikgu tunjukkan bagaimana magic kita tekan kalkulator terus dapat dia punya jawapan untuk hitung min dengan sisihan piawai. Itu suka cikgu. Kalau bab magic ni suka. Okey. Jadi hari ni cikgu akan ajar, kalau tadi cikgu ada tunjukkan bagaimana pengiraan manual, anak-anak kena masukkan rumus yang diberikan tadi, masukkan dia punya data, kira satu-satu sehingga keluar min dengan sisihan piawai. Okey, sekarang ni cikgu nak tunjukkan bagaimana kalkulator juga, kalkulator saintifik boleh digunakan untuk menghitung min dengan sisihan piawai. Okey, so anak-anak boleh get ready dengan kalkulator saintifik. Bagaimana cikgu nak tunjukkan penggunaan kalkulator untuk menghitung min dengan sisihan piawai. Okey, so perkara pertama kita kena gunakan kalkulator saintifik Mohsin. Okey, sama ada yang kelas mesti Swiss. kalkulator saintifik cikgu. Tak boleh kalkulator biasa. Sama ada yang 570 ataupun kelas Swiss, semua boleh guna. Okey, yang pertama, anak-anak boleh bersedia dengan cikgu. Okey, untuk Casio 570, cara nak kira dia, langkah pertama anak-anak boleh tekan mode sebanyak 2 kali. Tekan mode. Sebanyak 2 kali. Sebanyak 2 kali. Okey, sekarang dia dah keluar SD tu, ambil nombor 1. Tekan butang nombor 1. Okey, boleh setakat tu ya? Faham? Okey, selepas tekan mode 2 kali, tekan butang nombor 1. Sekarang kita akan masukkan semua data. Kita akan kira satu-satu. Contoh untuk murid yang pertama, markah ujian pertama adalah 32 markah, 61. Semua tu masukkan dalam kalkulator. Cara dia tekan nombor 32. Okey, masukkan data yang pertama. Selepas masukkan data pertama tu, anak-anak tekan empty kat sini. Tekan empty. Okey, bermaksud itu data pertama telah dimasukkan. Masukkan lagi ujian yang kedua, dapat 61. Okey, tekan lagi empty. Masukkan yang kedua adalah 75.
Okey, tekan empty. Masukkan lagi 82. Okey, tekan lagi. Setiap kali masukkan data tu tekan empty tadi. Okey. Seterusnya 90. yang akhir adalah 90. Okey, semasa kita masukkan data terakhir, sekali lagi kita tekan empty. Okey. Setiap kali kita masukkan data, kena tekan empty. So, sekarang kita nampak N adalah sama dengan 5. Bermaksud kita punya data tadi ada 5 ujian. Bermaksud ada 5 data. Okey, sekarang cikgu nak cari min dengan sisihan piawai. Okey, cara dia anak-anak tekan shift. Tekan shift. Okey, tekan nombor 2. Tekan shift, tekan nombor 2. So, bila tekan nombor 2, dia akan keluar, okey, X bar. X bar tu maksudnya adalah min yang kita nak cari. Okey, yang kedua adalah nilai sisihan piawai yang kita nak cari tadi. Contoh, cikgu nak hitung min dahulu. So, cikgu tekan nombor 1. Tekan 1, okey, tekan sama dengan. So, dia akan keluar kita punya min adalah 68. Okey, kita nak semak. Betul ke kalau kita kira manual tadi min dia 68? Okey, cuba tengok. Betul tak? Betul kan? Betul. Maksudnya bila kita guna rumus, jawapan dia sama, 68 juga. Jadi kalkulator ini kita gunakan untuk membuat semakan. Takut kita kira manual tadi, takut salah. Tapi kita buktikan manual pun 68. Guna kalkulator pun 68. Jawapan yang sama. Okey, jawapan yang sama bermaksud confirm lah jawapan kita tu tepat. Okey, nak cek pula apakah sisihan piawai. Okey, dalam peperiksaan kita tetap kena tunjukkan jalan kerja. Kalkulator ini hanya untuk semakan sahaja. Tak ada jalan kerja, tak kuranglah boleh. markah kat situ. Tak ada markah. Dia kena tunjukkan jalan kerja. Okey, sekarang cikgu nak semak dia punya sisihan piawai pula berapa. Maka sekali lagi cikgu tekan shift. Okey, tekan nombor 2. Okey, tadi cikgu dah semak dia punya min. Yang pertama tu untuk min. Yang kedua, kita kira pula sisihan piawai. Kita tekan nombor 2. So, bila cikgu tekan nombor 2, tekan sama dengan. So, dia akan keluar dia punya sisihan piawai. Okey, 20.3666 tu kita bundarkan. So, dia akan keluar 20.37. Sama tak dengan kalkulator? Sama, cikgu. Sama sahaja. Jadi kat sini kita gunakan kalkulator untuk semakan, tetapi jalan kerja mesti ditunjukkan dengan penuh. Okey, boleh? Anak-anak kat luar sana, cikgu harap nanti dalam peperiksaan ataupun dalam latihan pastikan mahir menggunakan kalkulator. Penting juga, cikgu. Ya, sangat penting. Sebab kadang-kadang bila kita kira manual ni Mohsin, kan kadang-kadang 2 kuasa 3 jadi 6. Sepatutnya 2 kuasa 3 jadi 8. Tapi kita punya careless tu. So, bila kita semak dengan kalkulator, insya-Allah dia akan dapat jawapan yang tepat. Jangan terlalu yakin orang kata, cikgu, kan? Baiklah kita beringat sebelum terkena tu. Okey, dah samalah. Kita akan ulang konsep yang sama untuk murid B. Jadi kat sinilah kita akan boleh bandingkan dia punya nilai tadi. Contoh, cikgu nak pilih pelajar manakah yang akan mewakili kuis matematik. So, kat sini cikgu dah ada 2 jawapan. Nilai min dengan nilai sisihan piawai murid A dan min sisihan piawai murid B. Cikgu nak minta bantuan anak-anak cikgu lah dalam GM. Agak-agak pelajar mana yang kita boleh pilih kat sini? Murid mana yang kita akan pilih untuk mewakili pertandingan ataupun memasuki kuis matematik tadi? Okey, angkat tangan. Tunjuk thumbs up. Siapa boleh? Okey. So, Akila boleh tolong cikgu. Alright, okey Akila. Murid B dipilih untuk menyertai kuis. Okey. Kenapa Akila murid B dipilih? Kerana pencapaian murid B lebih konsisten. Okey, lebih konsisten. Bagus jawapan Akila. Tahniah, tepat jawapan tu. Bagus Terima kerana kasih, dia pilih murid B. Tadi kerana jawapannya dilihat kepada sisihan piawai. Yang mana tadi penerangan cikgu yang awal tadi, bila sisihan piawainya rendah, maka dia punya pencapaian adalah lebih konsisten. Jadi kita naklah yang konsisten ni. Jadi murid B lah yang akan dipilih. Okey, bagus anak-anak kat dalam kelas kita ni. Okey, kita teruskan lagi pada contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua cikgu ambil yang ni. Kalau tadi kita nak pilih pelajar, sekarang kita nak pilih atlet pula.
Okey. Tadi kita dah pilih murid. Sekarang ni kita beralih ke sukan. Kita pilih ke sukan atlet nak pula. pilih atlet pula. Sebab atlet pun kita nak yang terbaik untuk mewakili negara untuk dapatkan kemenangan. Okey, sekarang ni tanpa cikgu tunjukkan jalan kerja, tanpa cikgu tunjukkan rumus, cikgu nak minta bantuan anak-anak cikgu. Siapa yang boleh bantu cikgu? Macam biasa, siapa nak jawab? Angkat tangan. Okey, Zaidatul. Zaidatul. Okey. Zaidatul senyum je daripada mula sampai sekarang. Saya suka murah dengan senyuman. Okey, silakan Zaidatul. Saya cuba ya cikgu. Okey, boleh. Terima kasih. Okey, min bagi atlet A 12.73. Okey. Jadi sisihan piawai atlet A 0.251. Okey. Okey, Bagi jadi atlet B. Teruskan. Bagi atlet B, min atlet B ialah 12.73. Sisihan piawai atlet B 0.371. okey, terima kasih untuk jawapan adik Zaidatul. Okey, so kita akan semak jawapan adik tadi benar ataupun tidak. So, boleh nampak ya Mohsin jawapan betul ke tak? Sama ke tak? Okey, saya semak dulu. 0.371 Betul. atlet B. Atlet A 0.251. Betul cikgu? Betul. Dan betul, pilihannya Zaidatul. siapa tadi? Zaidatul pilih siapa? Zaidatul pilih atlet A. kerana dia mempunyai sisihan piawai yang lebih rendah, menunjukkan pencapaian atlet A adalah lebih konsisten. Itu dia jawapan Zaidatul. Betul. Nanti orang kata apa? Minta hadiah dekat cikgu. Okey, nanti cikgu. Tahniah. Ya, tahniah. Kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini di slot menengah atas mata pelajaran matematik. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, baiklah. Bertemu kembali dalam slot menengah atas mata pelajaran matematik bersama macam biasa Cikgu Kuna. Baiklah cikgu, apakah kita punya pembelajaran yang seterusnya cikgu? Okey, semangat tu masih ada cikgu. Masih ada lagi masih ada lagi. Jangan luntur ya. Okey. Jadi kalau tadi kita recall balik, kita tengok balik apa yang kita dah belajar. Kita dah belajar nak kira min. Betul. Kita dah belajar nak cari sisihan piawai. Kita juga dah belajar pada awal-awal tadi nak menghitung julat. Betul. Okey, sekarang tiba pada slot yang bagaimana kita nak menyelesaikan masalah yang melibatkan sukatan serakan. Contohnya kalau tadi nak hitung sisihan piawai. Sekarang diberi sisihan piawai. Nak mencari jumlah X ataupun jumlah X kuasa 2. So, macam mana kita nak gunakan cara daripada formula tadi nak menghitung nilai yang sebaliknya apabila diberi nilai min ataupun nilai sisihan piawai. Okey, contoh soalannya. Okey, katakanlah soalan yang pertama. Diberi satu set data, iaitu data tadi adalah ada 6 data kerana diberi dalam set X1 sehingga X6. Dan dah diberi min. Kalau tadi dia minta kita kira min. Sekarang min dah diberi. Telah diberi. Dan sisihan piawai juga telah diberi. Iaitu minnya 8 dan sisihan piawainya adalah 4. Soalan A, cari hasil tambah bagi data. Kalau tadi data diberi penuh daripada 1 hingga 6 tu semua ada data. So kita boleh guna kalkulator, masukkan nilai tekan MT macam cikgu ajar tadi. So kita dapatlah dia punya min. Tapi sekarang min dah diberi, sisihan piawai dah diberi. A nak mencari hasil tambah data dan B nak mencari hasil tambah bagi kuasa 2 data. Okey. Jadi bagaimana kita nak menyelesaikan masalah ini? Okay, yang pertama, kita kena faham dia punya formula. Formulanya macam mana nak kira min. Sebab diberi min, maka dia punya kata kunci adalah min.
Bila diberi min, kita akan gunakan formula min. Iaitu formula bagi min adalah jumlah X yang dibahagikan dengan jumlah data. Hasil tambah semua data dibahagikan dengan jumlah ataupun bilangan data. Jadi kat sini dengan menggunakan formula min dah diberi iaitu 8. 8 bersamaan dengan jumlah X ataupun hasil tambah bagi data tadi dibahagikan dengan N. N ini adalah bilangan data. Data ni ada 6 kerana X1 sehingga X6. Okey. Dan ini kita selesaikan menggunakan persamaan linear. Tapi untuk pengetahuan adik-adik kat luar dengan untuk murid-murid kat luar dan juga Mohsin, sebenarnya cikgu boleh gunakan magic juga kat sini. Oh, ada magic juga? Ada magic juga. Okay. Maksudnya kalau sampai kat sini, kita tak nak tunjukkan dia punya jalan kerja, kita boleh terus guna kalkulator. Okey. Yang ni caranya cikgu panggil teknik cicoh-cicoh. Teknik cicoh-cicoh. Apa teknik cicoh? Menarik Teknik cicoh-cicoh ni kalau kat Kelantan, glamour lah. Orang Kelantan panggil soho, cicoh budu. Cicoh. Jadi sebenarnya cicoh-cicoh ni sebenarnya shift, soft, shift, soft. Okey, so bagaimana caranya? Okey, cikgu tunjukkan. Okey, katakanlah kita punya formula tadi 8 sama dengan jumlah X bahagi dengan 6. So macam mana cikgu nak terus dapat jawapan 48 tu? Okey, cikgu gunakan formula. Okey, contoh soalan ni sekarang ni cikgu punya kalkulator dalam mode statistik tadi. So cikgu kena reset dulu. Kan pelajar-pelajar murid-murid sila reset dulu kalkulator, tekan shift, tekan mode. Okey, 3 sama dengan. Okey, sekarang kita nak gunakan kalkulator untuk terus cari hasil tambah bagi data. Okey, 8 ni tekan je 8. Okey, simbol sama dengan ni jangan tekan sama dengan yang biasa ni. Kita tekan sama dengan yang warna pink. Okey, Mohsin nampak tak yang warna pink tu? Yang kecil kat atas tu dekat CALC. Ada belah atas tu. Belah atas. So bila kita nak tekan tulisan yang warna pink, kita kena tekan alpha dulu. Nampak alpha ni dia tulisan dia warna pink, betul? Tekan alpha dulu baru tekan alpha dulu baru tekan CALC. Nampak tu dia jadi simbol sama dengan. Okey. So jumlah X ni adalah benda yang kita tak tahu. Berapa dia punya data, belum tahu lagi. So, belum tahu lagi, kita akan tekan butang X. Kalau Casio, yang Classwiz dah ada butang X, tapi yang Casio lama ni tak ada. Maka nak tekan X, kena tekan sekali lagi butang alpha. Tekan alpha. Tekan dekat tutup kurungan. Nampak tak? Yang atas tu ada X. Yang warna pink. Jadi tekan alpha, tekan tutup kurungan, dia akan jadi X. Okey. So, per dengan 6. Bahagi dengan 6 ni, per dengan 6. Tekan kat sini, 6. Okey, so nampak cikgu dah salin dia punya persamaan ke dalam kalkulator. So, macam mana nak cari dia punya jawapan? Yang ni lah yang cikgu panggil cicoh-cicoh tu. Maksud cicoh-cicoh ni sebenarnya tekan shift, tekan soft. Sekali lagi, tekan shift, tekan soft. So kat sinilah kita terus dapat dia punya jawapan. X adalah 48. Inilah dia teknik cicoh-cicoh. Menarik cikgu, memudahkan murid-murid untuk ingat cikgu kan. Sebab dia punya markah. Itu cikgu guna kata cicoh-cicoh. Cicoh-cicoh. Maksudnya sebarang persamaan yang melibatkan linear equation, persamaan linear, boleh terus guna kaedah cicoh ini. Yang penting rumus tadi kena betul lah. Masukkan min dengan tepat, dia punya data dengan tepat. Sampai kat sini dah ada markah dia. Tekan je jawapan kalkulator tadi, terus dapat 48. Terus dapat. Dan sama juga kalau Mohsin tengok yang kat sini panjangnya jalan kerja dia. Kan? Sebenarnya bila kita masukkan dia punya formula, diberi tadi adalah sisian piawai 4, gantikan je. Dia punya data tadi 6, X min dia tadi adalah 8. Masukkan je dalam formula ni, terus tekan cicoh, dia akan terus keluar 480. Sangat magic. Okey, so cikgu tunjukkan sekali lagi. Mungkin murid-murid kat luar sana tak dapat nak tekan sama-sama dengan cikgu. Sekali lagi cikgu tunjukkan bagaimana kalkulator boleh
memberi jawapan yang terus selepas kita masukkan data yang tepat. Betul. Mungkin murid-murid dekat rumah pun boleh turut serta juga cikgu kan. Sediakan kalkulator dan juga kertas dan pen kalau perlu. Supaya tidak ketinggalan. Baiklah cikgu, silakan. Okey, alright. Okey, so masukkan dia punya formula tadi sebab formula tadi dah diberi, dia punya sisian piawai adalah 4. So kita masukkan, ganti je nilai tadi 4 kuasa 2. So kuasa 2 kita tekan X kuasa 2. Okey, so jadi 4 kuasa 2. Betul. Sama dengan tekan apa tadi? Sama dengan tadi kita nak yang warna pink. Betul. So kita akan tekan alpha CALC. Alpha tekan CALC, so dia akan jadi sama dengan. Okey. Dan jumlah X kuasa 2. So jumlah X kuasa 2 tekan X tadi alpha tutup kurungan. Okey, baru X. Betul. Tapi kita nak X kuasa 2, so tekan X kuasa 2. Okey. So per dengan N tadi adalah 6. Per dengan 6. Okey, per dengan 6. Okey, tolak dengan 8 tadi kuasa 2. So, tolak 8 kuasa 2. Kita masukkan dia punya formula. Masukkan sahaja, gantikan sahaja nilai. So, bila dah masukkan dalam persamaan tadi, barulah kita tekan. Tekan apa? Nak tekan apa? Nak dapatkan jawapan tadi. Yang cikgu sebut tadi, tekan cicoh. So, tekan shift. Tekan soft. Lagi sekali. Sekali lagi tekan shift. Tekan soft. Dia cicoh-cicoh. So nampak tak dia punya jawapan? Ke tak keluar? Ada kesilapan sikit berlaku kat sini. Mungkin cikgu ada salah tekan kalkulator tadi. Sepatutnya dia akan keluar 480. Adalah tu ada tersilap sikit kat sini. Okey, so anak-anak cuba ulangkan balik bagaimana cara nak kira tadi. Yang penting kat sini anak-anak kena tekan. Okey, murid-murid kena tekan. Formula yang betul, cuma kita tukarkan kat sini je. Yang sama dengan ni tekan alpha CALC. Kemudian yang X tadi, nilai yang tak tahu tadi, tekan alpha tutup kurungan. Okey, jadi cikgu harap murid-murid yang kat luar boleh turut serta dengan cikgu bagaimana nak gunakan kalkulator dan yang terus ulang kaji ataupun buat latihan. Barulah kita akan faham dengan lebih cepat dan lebih kekal pemahaman kita itu. Ya, baiklah cikgu. Silakan cikgu rumusan untuk pembelajaran kita pada hari ini cikgu. Mata pelajaran matematik menengah atas. Okey, jadi untuk apa yang kita telah belajar pada hari ini ya Mohsin, kita sudah belajar hampir keseluruhan tentang sukatan serakan data. Jadi sebenarnya kita boleh gunakan pelbagai sukatan serakan data seperti julat, julat antara kuartil, variance ataupun sisian piawai untuk mengukur ataupun untuk mendapatkan taburan sesuatu set data. Jadi statistik ni, kalau dulu dia panggil statistik, sekarang dia punya nama adalah sukatan serakan data. Sangat penting untuk membuat perbandingan taburan data. Itu dia. Baiklah cikgu. Terima kasih saya ucapkan kepada cikgu kerana sudi bersama saya selama 1 jam di slot menengah atas. Baik cikgu, tadi ada pasal rubuku cikgu. Pasal? Sumberku. Okey. Jadi untuk untuk murid-murid jika untuk mendapatkan bahan-bahan berilmiah bahan-bahan untuk pendidikan kita boleh pergi kepada sumberku untuk mendapatkan bahan-bahan pembelajaran kita. Baiklah, itu penting cikgu. Sekali lagi terima kasih cikgu, dan untuk anda di rumah terima kasih kerana bersama kami selama 1 jam. Teruskan menyokong Didik TV KPM untuk perkongsian lebih banyak lagi mata pelajaran yang menarik. Baiklah, sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.